Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syafiq untuk first class, kelas matematik tingkatan 2 hari ini. Suka ambok dulu. Jangan jangok sikit. Okey. Untuk kelas pertama kita pada pagi ni, kita akan kenalkan buku teks kita matematik tingkatan 2. Jadi harap semua dah ada untuk kita memulakan kelas. Jadi selain buku teks, kita perlukan buku tulis. Buku tulis, pen, alat tulis dan sebagainya lah. Macam biasa. Jadi untuk tajuk pertama hari ini, kita tengok kandungan. Harap semua subjek matematik tahun lepas, tingkatan 1 dah habis silibus. Jika tidak ada halangan ataupun jika silibus yang belum habis tu, kita akan cuba selit-selitkan pengajaran pada tingkatan 1 dalam tingkatan 2. Jadi di sini kalau rujuk buku teks masing-masing, bagi yang belum ambil buku teks tu, sila pause dan cuba dapatkan buku teks dan sediakan buku tulis. Buku teks, buku tulis dan pen, alat tulis. Kalau kita tengok muka surat kandungan, muka surat 3 Roman, kandungan kita ada untuk tingkatan 2 ni sebanyak 13 bab. 13 bab. Okay, kita akan tengok satu persatu apakah yang akan kita pelajari sepanjang tahun ini di tingkatan 2 matematik tingkatan 2. Pertama adalah pola dan jujukan. Sama juga macam tingkatan 1 tahun lepas, kita ada pola nombor, pola dan jujukan nombor. Jadi di sini ada 3 subtajuk lah. Yang pertama pola, jujukan, dan yang ketiga adalah pola dan jujukan. Gabungan di antara pola dan jujuk. Yang kedua, pemfaktoran dan pecahan algebra. Pemfaktoran dan pecahan algebra. Yang ini tajuk yang paling menarik lah bagi saya. Sebab ada X, Y, A, B, C. Kita bukan lagi bermain dengan nombor, tapi bermain dengan huruf dan juga simbol. Yang mana huruf dan simbol ni boleh mewakili semua jenis nombor. Hampir semua jenis nombor. Nombor bulat, negatif, nombor integer, nombor perdana dan sebagainya. Seterusnya yang ketiga, tajuk rumus algebra. Yang ini lagi menarik. Melibatkan rumus, penukaran perkara rumus sebagai perkara asas. Ini antara kepakaran saya lah dalam menyediakan soalan dan juga menyelesaikan masalah algebra, insyaAllah. Yang keempat, kita ada poligon. Poligon ada 2 di sini. Satu poligon sekata. Poligon melibatkan gon ni segi lah. Poli banyak segi. Okay, jadi kalau poligami tu maknanya gami tu kahwin. Poligami maknanya apa? Kahwin banyak. Okay. Seterusnya yang kedua, sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Sudut pedalaman macam mana? Kalau kita tengok di sini, sudut pedalaman contohnya segitiga. Ini sudut pedalaman lah. Kita panggil sudut pedalaman. Ini bahagian dalam. Sudut peluaran bukan yang luar ni. Tapi bila kita unjurkan satu garis, maka yang ini adalah sudut peluaran. Sudut luar. Sudut luar. Itu sudut peluaran. Jadi beza sudut dalam, betul-betul dalam segi tu, dalam poligon tu. Tapi sudut luar bukannya yang major tu, tapi yang kita unjurkan 180 darjah, pelengkap kepada sudut dalam. Mana sudut luar ditambah dengan sudut dalam tu, nilainya akan jadi 180. Itu masuk sudut peluaran. Bab yang kelima ialah bulatan. Juga kebanyakan tajuk ni adalah unjuran daripada tajuk tingkatan 1 dulu. Bulatan, sifat bulatan, sifat simetri perentas, pusat, diameter, jejari, tembereng, dan juga sektor. Yang ketiga, lilitan dan luas bulatan. Lilitan kita tahu rumusnya adalah 2 pi j, 2 darab dengan pi dan juga darab dengan jejari. Apa nilai pi? 22/7 ataupun yang lebih tepatnya 3.14. Itu lebih tepat lah. Seterusnya bab yang ke-6, bentuk geometri 3 dimensi. Ini melibatkan 3 dimensi lah. Apa dia bentuk dia? Kita ada segitiga, kon, kita ada silinder, sfera, kubus, kuboid dan sebagainya. Jadi ada 4 subtajuk di sini dalam bentuk geometri. Sifat geometri. Yang kedua, bentangan. Macam kita main apa ni, tenteng tu, itu bentangan. Kalau kita lukis, kita gunting, kita bercantum-cantum untuk menjadi bentuk 3 dimensi.
bentangan 3 dimensi. Luas permukaan. Setiap bentuk 3 dimensi itu ada permukaan dia. Jadi setiap permukaan itu ada luas. Jadi jumlah luas tu berapa. Yang terakhir isi padu bentuk 3 dimensi. Ini rumus-rumus lah. Macam isi padu kubus. Lebar darab tinggi darab dengan tapak dia. Panjang darab tinggi darab tapak dia. Itu kubus ataupun kuboid. Kalau silinder, pi j kuasa 2 isi padu, pi j kuasa 2 didarab dengan tinggi silinder. Kalau segitiga macam mana? Kalau sfera macam mana? 4/3 pi j kuasa 3. Itu isi padu sfera. Kalau luas permukaan sfera macam mana? Di sini melibatkan satu lagi. Kalau kita nak ingat rumus tu mungkin payah sikit, tapi kita ada satu kaedah pembezaan dalam matematik tingkatan 4 MX. Kita ada pembezaan di mana kita akan bezakan isi padu dan akan dapat luas. Itu advance sikit lah. Saya akan share juga insyaAllah. Habis bab 6, kita masuk bab yang ke-7. Bab yang ke-7 di sini adalah jarak koordinat. Koordinat ni macam map lah, macam peta. Kita ada kalau atas peta tu ada grid, grid longitude dengan latitude. Jadi koordinat tu macam graf, atas graf. Jarak dalam sistem koordinat Cartesian ini melibatkan kertas graf, menggunakan kertas graf, melibatkan teorem Pythagoras jika melibatkan segitiga tegak. Yang kedua, titik tengah dalam sistem koordinat Cartesian. Jika kita ada dua titik, nak tahu macam mana titik tengah dia, menggunakan rumus titik tengah. Dan yang terakhir, sistem koordinat Cartesian. Macam mana sistem dia. Habis bab 7. Bab 8 itu graf fungsi. Graf fungsi ni melibatkan persamaan lah. Fungsi daripada X kepada Y. Kemudian kita tengok graf X melawan Y. Okay. Y melawan X. Kita sebut menegak dulu. Y melawan X. Ke-9. Ada dua juga. Laju dan pecutan. Yang pertama laju. Yang kedua pecutan. Ini lebih kepada fizik lah. Lebih kepada subjek fizik. Melibatkan dimensi keempat. Ada orang kata dimensi pertama titik. Dimensi kedua garis. Dimensi ketiga ialah yang bentuk 3 dimensi ni. Dimensi keempat bila objek itu bergerak melibatkan perubahan hal laju dan perubahan jarak dan masa. Itu dimensi keempat. Dia satu pandangan lah. Dimensi kelima apa dia? Okay. Laju dan pecutan. Kalau laju tu dimensi keempat, mungkin pecutan tu dimensi kelima. Okay. Boleh kita kategorikan lah. Mungkin untuk faham lebih banyak tentang apa itu dimensi. Okay, laju dan pecutan. Seterusnya bab yang ke-10. Satu saja, itu kecerunan garis lurus. Jadi menceritakan tentang kecerunan. Kalau ini kecerunan dia kosong. Kalau ini kecerunan dia tidak tertarif. Yang ni semua ni ada kecerunan dia. Yang dinilai kecerunan dia. Positif ataupun negatif. Kalau positif tu dia bergerak dia ke kanan. Kalau negatif tu dia ke kiri. Seterusnya bab yang ke-11. Transformasi isometri. Ini kita dah belajar dulu. Transformasi melibatkan ada di sini translasi, iaitu perubahan tempat. Bentuk sama, arah sama, tapi tempat saja dia berubah, berada di sini atau di sini. Yang seterusnya pantulan, macam image cermin lah. Okay? Kalau bentuk asal macam ni, jadi image dia macam ni. Kalau bentuk asal macam ni, image dia macam ni. Pantulan. Yang seterusnya putaran. Okay? Dia memutar berapa darjah. Jadi untuk tingkatan 2 ni, dia ambil 90 dengan 180 saja. 90, 180. 90, 180. Dia putar pada pusat paksi putaran. Yang kelima, translasi, pantulan dan putaran sebagai isometri. Apakah sifat-sifat isometri bagi ketiga-tiga tadi? Translasi yang berubah tempat, pantulan yang macam image cermin, putaran yang berputar tu. Apakah sifat-sifat isometri dia? Ini yang ke-5. Yang ke-6, simetri putaran. Macam tubuh kita ni simetri. Kita adalah simetri. Bila kita belah dua, seolah-olah kita boleh letak cermin pada tengah-tengah badan kita ni. Itu bentuk-bentuk simetri. Okay, habis bab 11 ialah bab yang ke-12, iaitu sukatan kecenderungan memusat. Ini lebih pada statistik ya, sebenarnya statistik. Macam kes COVID hari ni, hari ni berapa, besok berapa, itu semua dinyatakan dalam statistik. Jadi sukatan kecenderungan memusat ini melibatkan mean, purata, median, nilai-nilai di tengah-tengah, dan mode, itu kekerapan.
Jadi yang mana lebih sesuai untuk data-data yang ekstrim? Kalau dulu COVID 200, 100, 200, tiba-tiba hari ini 2000, 3000, 4000. Jadi yang manakah data yang paling sesuai digunakan? Adakah mean atau mode ataupun median? Sebenarnya bila ada data ekstrim, sama ada sangat tinggi ataupun sangat rendah, yang paling sesuai digunakan adalah median. Mean tidak lagi sesuai. Okey, yang terakhir, bab yang ke-13, kebarangkalian mudah. Jadi kenapa letak mudah tu? Memang sebenarnya sangat mudah lah. Sikit saja dia melibatkan kebarangkalian. Biasanya peristiwa yang bersandar lah. Peristiwa yang bersandar. Yang pertama, kebarangkalian eksperimen. Kita akan gunakan eksperimen duk shilling. Kepala ke ekor, ibu ke anak. Okey. Seterusnya, kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Macam buah dadu, down throat, majung dan sebagainya. Yang ketiga, kebarangkalian peristiwa pelengkap. Hari ini kebarangkalian hujan. Tengok mendung hari ini. Apakah kebarangkalian hujan? Ketika hujan hari ini adalah 1/5. Pelengkapnya tidak hujan adalah 4/5. Itu pelengkap. Dan yang terakhir, kebarangkalian mudah. Melibatkan pengiraan yang simple-simple sahaja dalam tajuk kebarangkalian. 13 tajuk yang kita akan hadam pada tahun ini. InsyaAllah dalam keadaan online ini kita akan cuba habiskan 13 tajuk ini sama ada secara fast track ataupun lebih kepada pembelajaran kendiri. Sebenarnya dalam pembelajaran kita ini, pembelajaran yang paling baik ialah berguru lah. Tapi yang kedua pengalaman, yang ketiga adalah belajar sendiri tapi dengan panduan cikgu juga. Okey, baik, kita ulang balik semula. Ada 13 tajuk. Yang pertama apa dia tadi? Betul, pola dan jujukan, pemfaktoran dan pecahan algebra, rumus algebra. Yang ketiga, poligon. Yang keempat, bulatan, bentuk geometri 3 dimensi, koordinat. Yang ketujuh, yang ke-8, graf fungsi, laju pecutan, kecerunan garis lurus, transformasi asimetri, sukatan cenderungan masa ataupun statistik, dan yang terakhir, kebarangkalian mudah. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa, kita terus ke bab yang pertama. Untuk bab pertama, jadi pelajar harap bersedia. Kita ada buku teks dan buku tulis. Ready, tulis apa saja yang saya berkongsi di sini. Kalau ada latihan tu terus buatlah. Yang pertama kita tengok muka surat pertama. Di situ ada pola tunjukkan muka surat kedua. Ada pola. Kita tengok muka surat 2. Bawah ni pola. Apa dia pola? Saya beri contoh. Tengok muka surat 3. Okay, muka surat 3 ada contoh di sini. Okay, kalau kita tengok. Okay, sini. Lukis corak seterusnya bagi gambar rajah di bawah dan nyatakan polanya. Okay, kita tengok sini. Pola nampak? Okey. Jadi mula 2 titik, lepas tu 4 titik, lepas tu 6 titik. Mana next ialah 8 titik. Itu jawapan dia. Kita tengok sini. Next contoh seterusnya. Ada segitiga hijau menghala ke atas. Kemudian pola seterusnya segitiga hijau dan biru. Okey, seterusnya hijau, biru, hijau. Jadi next apa dia next? Hijau, biru, hijau, biru. Yes, itu pola. Sangat simple lah. Okey, tengok seterusnya. Contoh 2. Okey, kita tengok contoh 2. Contoh 2 antara negatif 10 dengan negatif 4. Asal sini. Okey, kita ada contoh 2. A negatif 10, negatif 4, kemudian 2 dan 8. Apakah nombor seterusnya? Okay, ini cara penulisan lah. Okay, tanda titik 3 belakang ni apa? Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi negatif 10, negatif 4, 2, 8. Jadi apakah beza antara 2 dan 8? Tengok nombor lah, nombor yang positif dia positif. Jadi beza apa 2 dan 8? 6 kan. Jadi 8 tolak 2 adalah 6. Ataupun 2 tambah 6 jadi 8. Negatif 4 tambah 6 jadi 2. Negatif 10 tambah 6 jadi negatif 4. Jadi nombor seterusnya kita boleh tahu dia akan jadi tambah 6 juga. 8 tambah 6 14. 14 tambah 6 20 dan seterusnya. Okey. Nyatakan pola bagi set nombor berikut. Jadi polanya ialah menambah 6 kepada nombor sebelumnya.
Ini pola dia, menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Tambah 6 kepada nombor sebelumnya untuk dapat pola itu. Jadi boleh tengok. Yang kedua, B itu 17 dan 7. Okay. B 17, 7 dan seterusnya. Jadi di sini tadi tambah, sekarang daripada 17 ke 7 dia akan jadi tolak 10. Okey. 7 tolak 10 negatif 3. Okey, dan sebagainya dan seterusnya. Jadi polanya ialah menolak 10 kepada nombor sebelumnya. Menolak 10. Kalau C macam mana C? Cuba tengok C. 2, 6, 18. 2, 6, 4 tambah 4. Jadi 6 tambah 4 jadi 18 ke? Tidak Ini dalam menggunakan operasi darab dulu Ini menggunakan operasi darab. Jadi 2, 6, 2 darab 3. 6 darab 3 jadi 18. 18 darab 3 jadi 54. Jadi polanya ialah mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Mesti ada operasi apa, darab ke tambah ke, berapa dia punya operasi itu, dan juga kepada apa, kepada nombor sebelumnya. Yang D menambah 3 kepada nombor sebelumnya, E menambah setengah kepada nombor sebelumnya, dan yang terakhir menolak negatif 0.3 ataupun menolak 0.3 kepada nombor sebelumnya. Itu adalah contoh 2. Jadi daripada contoh ni, cuba buat latihan muka surat 6 muka surat 6, muka surat 7 muka surat 7 Cuba tengok latihan muka surat 7 nombor 2. Nombor 2 saja dulu. Okey, ini saya nak tengok latihan muka surat 7 nombor 2. Latihan muka surat 7 nombor 2 sahaja. Okey. Sila buat dulu dan nyatakan pola sama ada darab, tambah, tolak atau bahagi berapa kepada nombor sebelumnya. Okey. Selamat mencuba. Jawapan nanti boleh PM kepada saya dalam nombor telefon yang saya berikan. Okey, itu saja. Don't give up, just move, dan buktikan bahawa awak sebenarnya memang pandai, walaupun belajar macam mana pun, offline ke online ke, awak tetap akan terus belajar dan menjadi seorang yang bijak dalam matematik dan juga subjek-subjek yang lain. Okey, itu saja dari saya. Selamat maju jaya. Terima kasih kerana menonton video ini hingga habis. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk saya berkongsi lagi banyak video yang bermanfaat pada masa akan datang. Itu saja. Assalamualaikum. Untuk next video jadi tugasan hari ini ialah contoh 2. Ini latihan contoh 2. Kalau tengok contoh 2 tu, dia kata nyatakan pola bagi set nombor berikut. Kita ada negatif 10, nampak? Tak apa nampak. Negatif 10, negatif 4, 2 dan 8. Okey. Antara negatif 10 dengan negatif 4 tu, dekat sikit. Okey. Bolehlah pause. Boleh pause. Suka ambok dulu. Jangan jangok sikit. Okey. Jadi